kan, dan macam-macam lagi. Tapi dalam satu bab yang lain, banyak perkara apabila dibuat dikarenakan dengan kerana tersebut, maka hilang daripada perkara tersebut untuk mendapat keikhlasan. Sehingga ada benda boleh untuk diubah keikhlasan tersebut. Sedangkan orang zaman dulu, ikhlaslah yang pertama, yang utama, yang menjadi mendarah daging dan disemai, dibajak dalam kehidupan. Sesuatu perkara apabila dibuat semata-mata dikarenakan kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi luar biasa kepadanya. Tetapi apabila dibuat kerana manusia atau seumpamanya dengan tujuan-tujuan tertentu, maka biasanya dia berada dalam kemeluk dalam hidup dia. Keberhajatannya boleh jadi tercapai dan banyak yang tak tercapai. Adapun tentang akhirat, sudah tentu mereka ketinggalan. Hikmah ini menyebut, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tidak ternama, biasa. Apa makna? Makna di sini ialah bila kita menghadirkan diri dalam satu majlis, tidak semestinya kita mahu ke depan, tidak semestinya kita mahu menunjuk. Kita biasa aja. Dan kita tidak sepatutnya menggambarkan kehebatan-kehebatan yang kita miliki tersebut di khalayak sebagai membuktikan bahawa kita ni hebat. Tak. Sebab kita buat ni biarlah dikarenakan kerana Allah. Kerana kalau kita mari macam tu, boleh jadi riak datang, boleh jadi ujub datang, boleh jadi takabur datang, boleh jadi kita juga fras kerana menyangkakan orang puji tapi orang keji, dan macam-macam lagi. Ada pujangga Arab berkata, ish khamilaz zikri bainan nasi warda bihi fid dunya wa fid dini, man asharan nasa lam taslami diyanatuhu walam yazal baina tahrikin wa taskini. Hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah. Yang demikian itu lebih selamat di dunia dan untuk urusan agamamu. Siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat. Kehidupannya sentiasa berserah mengikut haluan orang. Nak cari redha orang ni, nak jaga orang ni, jaga pening dia. Jadi hidup dia tu dalam bahasa moden panggil hipokrit. Dia tidak ada mauqif, dia tidak ada mabda', dia tidak ada satu sikap yang jelas. Yang ini bahaya. Kembali kepada isu yang hendak dibincangkan tadi, di mana bila seorang hidup di bumi khumul, keselesaan dalam beribadat itu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Contoh kita di kampung kita. Di kampung kita ni sehu dengan orang panggil pak mak solat, contohnya pak mak semayang, ataupun pak mak masjid, ataupun pak mak zikir, ataupun pak mak Quran. Sebab kita ni kaki, baca Quran banyak, zikir banyak, semayang banyak, adalah hak lebih hak kita buat. Salah satu tu jadi suhu nama macam tu. Orang pun akan sebut. Kita pun kalau mari masjid, kalau tak baca Quran, rasa serba salah. Sebab orang tahu kita ni kaki baca Quran. Zikir tu sebeh bawa dua, satu kanan satu kiri, nampak. Begitu juga kalau semayang, begitulah seterusnya. Tapi tuan-tuan, sebagai contoh, tiba-tiba kita ni dapat pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, kebetulan bulan Ramadan pula. Kita pun buatlah perangai kita nak baca Quran. Kita pun start baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim dalam Masjid Haram ataupun Masjid Nabi.
Bila kita baca Quran, kita tengok rupa-rupanya di sana ramai lagi yang baca Quran. Ramai lagi yang boleh baca lebih banyak pada kita. Ramai lagi yang boleh khatam lebih laju pada kita. Habis dah, tak ada apa dah. Akhirnya merelaikan rasa-rasa yang kita ni hebat sangat, tak ada dah. Bila kita pergi dekat gelanggang yang lebih luas lagi, bagaimana mereka ni macam ni, oh kita kata jauhnya aku. Itu di antara sebab, antara punca ataupun illah kenapa kita disuruh pergi buat haji, buat umrah, liyashhadu manafi'ahum, untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Manfaat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahawa manfaat itu ada dua, manfaat dunia, manfaat akhirat ataupun agama. Manfaat dunia tu macam kita tengok cara berinteraksi, cara berjual beli, cara menarik keuntungan, cara memperolehinya, macam-macam. Manfaat agama ataupun manfaat akhirat, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita umrah, kita zikir, kita baca Quran, kita sedekah, kita infak, macam-macam kita boleh buat. Bergabung dengan keadaan macam inilah baru dia terasa Masya Allah, hebat. Baru rasa puas hati. Jadi bila contoh yang saya sebut tadi tu, kita tak ada apa dah, kita tak terasa. Pada masa tu, bila kita tak terasa, kita semayang pun jadi khusyuk, kita ibadat pun jadi khusyuk. Tapi bila kita semayang, orang duk tengok kita, orang duk kata kita paling lebih, kita paling ni, orang duk tupu, kita pun jadi tak berapa seronok. Hati manusia, tuan-tuan, bila dipuji di ni, letih kita. Letih dalam keadaan macam tu. Lalu dicontoh, fama nabata mimma lam yudfang la yatimu natajuh. Barang mana, sebagai contoh tumbuhan yang tumbuh tapi tidak ditanam dengan baik, maka tidak sempurna dari segi natijahnya. Tuan-tuan, kalau dulu, sekarang masih ada lagi. Siapa yang pergi ke Terengganu, lalu kot tepi patah, straight direct tepinya. Tuan-tuan tengok, jangan tempat patah orang mari, tempat orang nak datang. Kat Rantau Abang ke, kat mana ke, jalan kau patah. Jarang orang singgah, kita berhenti tengok. Dalam masa kita singgah tu, kita tengok banyak pokok nyo. Pokok nyo zaman dulu tu, buah nyo tu dia hanyut, buah kelapa tu dia hanyut. Jadi akhirnya dia sakut di dahang ataupun akar pokok eru ke apa semua sekali, itu biasa pokok nyo. Dan pokok nyo ni kita tengok besar, tinggi, banyak yang tinggi. Tapi dalam banyak-banyak tinggi, tak kurang banyaknya juga yang telah jatuh, rebah ke bumi. Kerana apa? Kerana pokoknya tu, dia punya asas dia tu, dia tak tanam ke dalam bumi. Dia hanya mengikat pada pasir-pasir yang rendah dengan mengakari kepada akar-akar yang biasa. Jadi bila goyang angin kuat, dia mudah rebah. Sebab itu kita tengok pokok tu banyak yang rebah ke laut, naik sikit gini. Sebab dia cepat bokeh. Kenapa? Kerana tak sempurna tanam. Tapi kalau kita pergi kat Bagan Datuk, kita pergi kat kampung-kampung, hak orang buat usaha pokoknya, bukan mesti pokoknya pandang, bukan pokoknya besar macam biasa tu. Dia gali berapa kaki? 2 kaki setengah, 3 kaki dalam tanah. Bila tumbuh tu kemah, umbi dia tu, pasak dia tu jadi kuat. Asalnya tak nampak langsung, tapi bila tumbuh tu hebat. Sama juga macam manusia ni, bila mana dia tak mengawali diri dia dengan unsur yang saya sebut tadi, sukakan kepada syuhrah, dia naik sendiri pun dia cepat goyah, dia tak kukuh. Dia ada kerana dengan pelbagai karena selain daripada Allah. Maknanya cepat tumbang, cepat rugi dan seumpamanya. Tapi kalau dia boleh kukuh, insya-Allah dia akan jadi kuat. Dia akan mengukuh, dia akan mengasalahkan, dia akan
menetap dengan sebaik mungkin. Jadi itu maksud dia. Maknanya manusia macam tu. Apa makna manusia? Kita tengok ada seorang tu, dia pergi dengar seorang ceramah, dia menangis, sedih yang amat sangat kerana kesilapan yang telah berlalu dalam kehidupan episodnya. Maka dia pun beriktikad, berjazam, berazam, berniat dengan sungguh-sungguh nak ubah diri dia. Dia pun pergi semayang. Hari ni aku nak dapat hebat ni, aku nak semayang sampai 5 jam. Dia pun semayang. Allah, sungguh semayang. Kemudian kita tengok esok 5 jam, lusa 5 jam, tulak 3 jam, 2 ni. Lepas tu pergi masjid pula, surah pula terus awal, pergi awal. Masuk pukul 1:30, pukul 1 congok dia ada. Bukan hari Jumaat saja, hari lain pun. Masuk pukul 4:50 waktu dia pukul 4:30 ada semayang. Tok Bila pun cemahai, macam nak ambil jawatan aku ni. Tok Imam pun kata, hai. Pakar pula dengan jubah, pakar pula mislah, duduk congok, hai macam mislah ni jubah luar. Pakar pula serban, macam Imam Bekah. Congok. Macam mana haji ni? Lepas tu mayang nangis gini. Tuan-tuan, biasanya kita akan tengok background. Kalau dia berlaku melalui satu kejutan sahaja, dia tak sempat belajar, dia tak sempat pergi masjid, dia tak sempat mendengar, dia tak sempat membaca sangat, dia ni, perubahan yang akan berlaku kepadanya bersifat sementara. Tengah-tengah orang puji ni, lepas bulan 2 tu dia mula kendor, lepas tu jadi macam biasa balik dah. Sebab piling dia tak kuat, sebab construction dia tak kukuh, sebab tanaman dalam tu tak kukuh, dia tak kuat. Dengan sebab itu dia mudah goyah, dia mula rebah, dia akan kembali pada asal. Saya ingat masa kecil, kampung jenis kaki sak dadah ke apa ke, bila keluar rajin pergi masjid, pergi surah kau tukang azan kita bagusnya dia seminggu je, lepas tu duk wakaf balik, masuk balik. Itu bukan sekali, banyak kali. Jadi kita pun jadi ya ke tak? Masa nangis tu keluar air mata. Kenapa? Kerana tak ada pahala. Oleh kerana itu, dalam apa jua pun, terutama ibadat, terutamanya apa ni kehidupan, maka kita kena faham. Dalam ibadat kita belajar, kita menekuni, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, kita ikut, kita turuti. Prosesan itu mengambil masa lama. Akhirnya bila dah tersebati dalam jiwaan dia akan jadi berubah. Dalam ombak badai, dalam keadaan macam ni pun dia tak goyah. Dalam keadaan dipaksa, dia tetap dengan keadaan dia. Dia mampu untuk menghadapi. Kenapa? Kerana dia telah buat satu persediaan yang kukuh dan rapi. Bukan mesti berjaya semua, tapi kebarangkalian keberjayaan itu jauh lebih besar. Dan bukan saya kata orang yang tersentak tu, terubuh taubat tu, dia gagal, tak. Tapi kebarangkalian gagal tu lebih besar. Ada yang berjaya, tapi dia belajar. Oleh kerana itu, sebagaimana dalam ibadat, begitu juga dalam kehidupan, begitu juga dalam pekerjaan, begitu juga dalam kita kata berinteraksi sama ada dengan Allah atau dengan manusia. Semuanya itu apabila kita boleh meletakkan diri kita kepada satu kedudukan yang kita ni hamba Allah. Aku ibadat kerana Allah, aku tak kisah. Satu hari dalam satu peperangan, ketika itu orang Rom menunjukkan kepintaran yang luar biasa. Main pedang, orang Rom terkenal dengan hebat main pedang, lawan gagah. Bila mana dia tunjuk kehebatannya, dia lawan, dia gagah, dia gini-gini, apa yang berlaku dalam keadaan dia nak tunjuk ni, dia cabar orang Islam.
Siapa nak lawan? Yang cerita bukan zaman Rasulullah dah, selepas tu sikit. Bukan zaman sahabat, selepas tu sikit. Antara tabi'in atau tabi'in tabi'in. Mungkin selepas tu lah. Bila cabar ni, orang Islam tak berani. Bukan tak berani apa, nampak gagah sangat sebab dia tunjuk kepakaran, kepintaran, kepantasan, profesionalnya main senjata. Bila cabar banyak kali ni, sampai 3 kali, tiba-tiba seorang keluar daripada jarak belakang, keluar masuk ke sah depan, dia lawan. Dan dia guna serebang dia tutup muka dia. Nampak mata je lah. Bila dia lawan tu dengan orang ni, jadi orang Islam tak kenal siapa dia ni, berani ni lawan. Sekejap je musuh kalah, mati. Tuan-tuan, apa yang dia lakukan? Dia terus masuk dalam kumpulan orang Islam takbir. Kemudian dia pergi lagi ke belakang. Ada seorang tu yang meriwayatkan kisah ni, Maqil ataupun Maqal. Dia kata, aku ikut orang ni. Akhirnya di belakang batu, bila tak ada orang, dia pun buka muka dia. Tiba-tiba beliau adalah Abdullah ibn al-Mubarak, seorang panglima tentera Islam, seorang alim, seorang kaya, seorang saleh, seorang pensedekah banyak. Semua sifat-sifat yang mahmudah terwujud pada orang ni. Lalu orang kata kat dia, ya Syekh, wahai tuan, kenapa tuan tak buka muka tuan di khalayak ramai itu? Dia kata, aku berperang kerana Allah, bukan kerana gah, bukan kerana pangkat, bukan kerana kemasyhuran, tapi kerana Allah. Tapi Allah dedah juga. Bukan kerana Allah, bukan kerana yang lain, tapi kerana Allah. Bila dia letak kerana Allah, kita tengok orang lain akan tunjuk untuk nak dapatkan pangkat kedudukan dan semua. Dia tak, dia kerana Allah je. Tapi oleh kerana betul-betul kerana Allah, Allah naikkan dia. Allah naikkan dia, tengok. Walaupun manusia tak tahu, akhirnya manusia tahu juga kemudiannya. Sebab dia betul, niat dia betul-betul. Orang macam ni. Imam Malik rahimahullah menyatakan, aku belajar ilmu ni untuk diri aku, bukan orang lain. Tiba-tiba dia menjadi tokoh ulama terbilang. Imam Malik ibn Anas, pengasas mazhab Maliki. Begitu juga dinisbahkan kepada ramai ulama-ulama yang lain, hampir sama. Tapi akhirnya kerana dia diberkati, maka disitulah akhirnya dia naik. Kedua, kadang-kadang kita tengok orang ni, dia belajar, Syekh, dia belajar ni, dia ada satu masalah baru, namanya dia rasa gurur. Gurur ni maknanya terpedaya. Terutamanya jenis Allah bagi ke dia lebih sikit, boleh ingat. Jadi dia pun ngapas sini, ngapas situ. Kemudian dia pula rajin duk tengok dalam netizen, dalam ni. Jadi dia dengan sebab dia boleh tengok ni, dia boleh dapat maklumat. Kalau dia pergi kedai kopi itu sama kawan-kawan, dialah yang dianggap sebagai sealim sahabat dia. Dialah dianggap sebagai pakar rojok. Dialah dianggap sebagai pemberi, pencetus minda yang hebat, pemikir yang agung dan seumpamanya. Syok sendirilah, seronok syok. Dan dia rasa kerana kepandaian dia pun pergi ceramah, dia pun menyampaikan ceramah, dia rasa dia hebat. Tapi sebenarnya kerana belum lagi sampai masanya, orang pun separa terima. Dia menghujah macam-macam kerana dia belum lagi sampai. Tapi akhir sekali, bila dia patah balik, dia belajar balik, belajar, akhirnya dia menjadi orang yang hebat.
Abu Yusuf, dinisbahkan kepada Abu Yusuf. Ditanya kepadanya soalan. Abu Yusuf ni Qadil Qudah, ketua hakim negara, murid kanan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Tapi bila ditanya soalan, dia jawab, hak ni kata salah, hak ni kata salah, hak ni kata salah. Akhirnya dia terus belajar semua dia. Apa makna? Maknanya sistem pembelajaran, pencarian ilmu ini mesti dicari. Dicari sampai di ujung usia. Baca ke, mengajar, belajar ke, pergi dengar orang ke, apa ke, kita akan dapat. Oh, begitu rupa-rupanya satu. Kita tak boleh biarkan macam tu. Ini yang paling baik. Akhirnya orang akan kata, oh betul. Sebab itu kita kadang-kadang bila kita tengok penceramah ataupun tok guru mengajar, kadang-kadang kita ni tak patutlah buat macam tu, tapi hati manusia, dia tak boleh awak ni, aku banyak benda tak tahu, banyak benda tak. Memang dia dalam proses pembelajaran. Tapi kita ni dan dia pun akhirnya merasa macam mana penerima orang ni. Akhirnya dia pun berubah, dia ni. Tapi tuan-tuan, makin orang tu berilmu, makin orang tu belajar, makin orang tu bertakwa, makin orang tu beribadah, makin orang tu soleh, makin orang tu tua, makin orang tu dekatkan diri kepada Allah, kita rasa kematangan ilmu itu berbeza dengan masa dia muda-muda dulu dia bercakap. Ada asasnya, ada hujahnya, ada kedalamannya, ada dalilnya, ada buktinya, ada wajah istishhadnya, seumpamanya. Dia dapat semua. Itu cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau tak, maka tak jadi. Jadi hikmah yang kesebelah ini nak ajak kita, pertamanya betulkan niat. Keduanya betul-betul menawaitukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, jom ke depan, ayuh, dan jangan kita rasa letih, rasa lemah, tapi teruskan untuk hidup seadanya sebagai hamba Allah di muka bumi, maka Allah akan bagi jauh lebih baik daripada itu. Hikmah yang ke-12, manfaat hati yang uzlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Hati tidak memperoleh sebarang manfaat sebagaimana waktu beruzlah, iaitu dihimpunkan dengan waktu perhimpunan pandangan-pandangan pemikiran orang ramai. Maksudnya, kadang-kadang masalah ilmu satu masalah, masalah himpunan ilmu ni satu hal, tapi masalah menekuni dan muhasabah satu hal. Ilmu ni mudah, kita pergi, kita ambil scan ke, kita baca ke, kita ngapa ke, kita pergi dengar ke, tu ilmu. Ilmu ni penting, bukan tak penting, amat penting. Tapi kadang-kadang orang tu belajar lama. Dia belajar lama. Masya Allah, daripada dia kecil sampai dia tua dia belajar. Dia mari satu ahad, dia mari ke apa, dia dengar je. Macam-macam orang cakap. Tapi perangai dia tetap sama. Dia acuh tak acuh, bukan dia tak semayang. Dia semayang, hak ni cuma hak sunat-sunat lah, dia kurang sikit. Biasa je, hidup biasa. Kadang-kadang masa mana yang dia kuat ibadah, masa mana dia akan cuba fikir kehidupan dia. Dia rutin dah, dia mari pukul 8, 8.30, pergi makan sekejap ke, ataupun duduk, lepas tu dengar mengajar. Dengar, lepas tu balik, lepas tu pergi pula kenduri kahwin. Hari ni ramai orang nak menikah, jadi pergi contohlah. Lepas tu patah balik, dia relax.
Esok mari pula gini. Apa yang dia belajar bagus. Tapi tuan-tuan, once satu ketika takdir ilahi wal iyaz billahi min zalik, dia terperangkap macam mana? Contohnya dia tersalah ditangkap, kita minta berlindung lah. Duduk dalam lokap 4 hari, tak tahu apa macam mana aku ni duduk. Masa itulah dia muhasabah diri. Allah, semayang kuat, ibadat kuat. Ya Allah, untungnya aku kalau tengok. Sebab apa? Sebab dia telah ni. Masa itulah gerakan jiwa dalaman dia, pemikiran dia, hati dia mula memikir satu nak dapatkan. Baru mula memikir Allahu Akbar. Inilah keadaannya. Ya Allah. Kenapa mari mula memikir dah? Dia mula memikir ni kerana dia duduk dalam keadaan uzlah. Ini penting uzlah. Tapi uzlah ni kata ulama tak semestinya zaman dulu kita kena pergi ke gua seorang-seorang tu uzlah, tak. Uzlah zaman sekarang ni mudah. Dalam bilik kita pun kita boleh uzlah. Di masjid kita mari awal, kita duduk ujung, kita uzlah. Itu dia. Sebab itu para ulama menyatakan uzlah di sini dia luar biasanya. Nabi ataupun pengarang ni disebut dalam bentuk nakirah. Kata sebahagian ulama, nakirah ni menunjukkan sedikit. Artinya dia bukan menjadi satu rutin harian dia ataupun menjadi rutin kehidupan dia. Saya ni ginilah, saya tengok dalam kehidupan dunia ni yang mencabar, yang susah, yang begini ni Allah jadi saya pun kaya dah, tak ada masalah apa dah. Duit pun ada dah, dan 200,000, 300,000 kalau lebih nak makan roti canai tu terlepas. Lepas tu saya telah bagi dah ke anak saya semua rumah suti seorang. Saya telah bagi dah mereka duit dalam 100,000. Lepas tu kerja pun mereka sudah ada pandai-pandai mereka lah. Jadi apa yang saya nak buat? Saya nak pergi ke Pulau Wow, saya nak pergi Pulau Tenggu. Bukan Pulau Pinang. Pulau Pinang tu dah pergi ramai orang. Pergi pulau tak ada orang ni. Pergi, saya ingat saya nak duduk seorang, saya nak uzlah. Dia pun duduk seorang. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam National Geographic ke dalam cerita, ada manusia, saya pernah tengok, ada yang duduk dalam gua, ada yang duduk dalam hutang, ada yang duduk di Kutub Utara. Bukan ni macam dia panggil kawasan-kawasan apa namalah, nak kata tu sangat, tapi masing-masing duduk serumah. Cerita macam tu. Seorang hak ni orang lelaki tua, hak sana tu seorang perempuan tua, bukan lelaki bini, duduk ke tempat lain-lain, bukan serumah, duduk seorang temu. Dia baik, dia ada masyarakat dia temu, dia minimumkan pertemuan perhubungan, dia masing-masing duduk rumah ya. Rumah dia kecil bina. Dia ada masyarakat dia. Ada juga sebahagian tu dekat Skandinavia atas tu, apa benda tak tahulah. Ada masing-masing. Tapi kalau kita fikir betul-betul, dia menyusahkan hidup dia. Dia terpaksa membina ni, terpaksa gini. Satu. Kedua, cerita ni cerita masa hidup. Tapi tak pernah diceritakan macam mana ending nak mati. Kalau sakit, siapa sedar? Kata Ibn Khaldun rahimahullah, manusia ni insanun ijtimai. Manusia ni sifatnya bermasyarakat, bersosial. Dia tak duduk seorang. Tiba-tiba dia nak duduk seorang. Dan ini berlaku. Kesian tuan-tuan. Di Jepun,
Satu bayaran yang terpaksa dibayar dengan mahal adalah pembangunan yang luar biasa. Seorang ibu ayah dia ada 5 orang anak. Dia ajar betul-betul anaknya, dididik, akhirnya pandai semua, kerjanya besar-besar. Akhirnya yang tinggal di rumah ibu dan ayah. Kemudian mati ibu, tinggal ayah. Ayah pula nak nikah tua dah, berapa gagah dah ni, duduk seorang. Selepas 4 hari dia mati, baru jiran baru tahu, bau busuk. Dan tak boleh nak ceroboh, bahaya walaupun jiran. Telefon kepada polis, polis mari buka tengok mayat tinggal kaka dah, ataupun bengkak dah, ataupun ni dah bau. Kemudian baru bagi tahu keluarga, lepas tu cuci gini-gini. Fenomena macam ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan juga saya suka nak cakap satu benda, banyak kali orang tua yang hidup bila tidak di-manage, tidak disusung, dia jadi macam tu. Kesian. Dia pun tak tahu bila dia mati. Nak kata nak tu, dia jenis orang jaga makan minum. Jadi songok, tanpa anak-anak, tanpa keluarga, dan tanpa ada orang nak cara. Ini pun saya duk tengok. Saya taklah pecen sangat lagi pun, walaupun pecen tu taklah tua sangat, tapi orang anggap tua benar dah. Jadi saya jadi pengusi orang pecen kawasan ni lah ke apa. Bukan pengusi lah, dia panggil macam penasihat lah. Nak beri kata saya tak apa benar sangat, habis suruh juga Allah kata macam aku tua benar dah. Tuan-tuan, fenomena ni banyak berlaku. Warga emas, orang tua ni dia tak tahu benda nak buat. Dia buntu. Akhirnya dia akan buat dalam bentuk rutin. Apa makna rutin? Dia duduk rumah, lepas mayang subuh, bukan dah mayang lah, lepas mayang subuh kadang-kadang tidur nak cerah tanah sikit, sebab kedai dah buka lagi. Dia bukan pergi hotel, kedai biasa ke. Buka 8.30, dia pun start motor ataupun apa benda boleh keluar pergi ke kedai. Dia pok-pok ni dia ada dah pok dia tu, ada 3 pok pagi, sini ke, sana ke. Dia tak banyak, bukan 18 pok, dia 2-3 je. Dia suka tu. Biasanya rumah kedai Mak Limah tua tu dah lama dah. Kat 35 tahun dah. Daripada Mak Limah muda sampai tua, dia duk tengok ke Mak Limah tu. Dah sama-sama tua. Kedai apa ni, Abu tu dia pandai buat roti canai sedap. Tak apalah, walaupun baru budak muda lagi, baru 40-an, tapi sedap tu. Seronok kan. Sebab Abu baru balik ni. Kedai ni dia akan buat macam tu. Dia akan duduk minum teh, kopi. Dia perhatian alam, dia tengok hak ni couple datang 2 orang, hak ni keluarga datang dia seorang tu. Dan kadang-kadang ada nasib baik dia ada regu dia. Lepas pada tu begitulah keadaan. Balik waktu Zuhur pergi masjid sekejap ni, kalau hak pergi tak tahulah. Pergi cari makan pula. Duit ada, bukan dia mengemis tak, duit ada makan. Balik tak tahu apa benda nak buat Syekh. Lepas tu asar pula. Susah Syekh duduk gini. Dia manusia ni dia tak boleh belajar je. Orang kata kena pergi pondok, boleh ada. Daripada 10,000 3 orang je hak sesuai macam tu, ataupun 10 orang. Jadi dia nak hidup yang real. Dan manusia ni bila dia tua, dia nak hidup bersifatkan alami. Apa makna alami? Alami ni dia nak berinteraksi dengan alam. Dia tak boleh duduk rumah apartmen ataupun kondo 80 tingkat duduk seorang, tak boleh. Ya, kaki ni kena pijak tanah. Kita ni tanah, jadi kena pijak tanah. Jadi sifat ketanahan tu ada. Dia tak boleh kita mengambil sifat kelangitan. Kalau kita ambil sifat kelangitan tu,
Jadi jatuh rebah, tak apa sesuai. Jadi nak cipta cara macam ni. Sebab itu kalau ada sebuah taman, sebuah kawasan yang luas, dia ada rumah kecil, orang tua dia tak nak rumah besar, tuan-tuan. Dia nak besar ni umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, masuk 50, 60 dah apa nak besar dah. Masuk 85 tu, kalau boleh nak bilik dia pula tepi tandas. Katil tu tepi tandas, selakuh pak masuk tandas. Kalau boleh, tua ni. Tak boleh mudah sangat. Nak tandas ya. Nak tandas, nak ni, okey. Tu suasana. Macam mana nak bina supaya dia seronok itu? Sebab itu kadang-kadang dia kena ada kawasan kebun, tanam. Dia kena ada ayam arak. Dia kena ada ayam Melayu. Dia kena tengok telur. Dia kena beri makan ayam. Dia ada pula ni. Dia kena jadi macam tu. Tapi dia ada kerja gagah. Nak akak pikul guni dah urat dah belakangnya. Dia cara dia. Itu maksudnya. Jadi kalau dapat macam tu, kemudian bila tempat semayang pula dekat, terbuka, comel, cantik, bukan maknanya mahal, cantik, mudah je, simple, boleh semayang. Tempat wuduk pun ada, tandas ada. Dia macam center. Sebelah tu ni. Dia hidup. Lepas tu kedai jenis kedai kopi pula ada, boleh minum air, duduk. Kemudian ada pula majalah sikit apa semua ni. Lepas tu kemudian ada pula baca Quran, kadang-kadang dekat nak semayang dengar Quran baca. Dia satu masyarakat gini. Oh, dia rasa seronok. Tengah-tengah seronok, seorang kawan mati. Pas seronok, seorang lagi mati. Akhirnya dia paling senior. Orang lain orang baru semula dah. Orang latih dia tok ketua pula. Tok ketua. Tapi tak apa, tapi dia seronok. Cerita pengalaman. Tapi benda tu jarang berlaku pada orang tua sekarang. Masing-masing seorang. Kemurungan. Anak 5, tapi 5 tak balik. Tak payah orang lain, hamba pun sama juga. Payah. Jadi kemurungan. Sebab dia tak. Ulama besar tak apalah, dia duk main kitab, sentiasa baca kitab. Kita ni tak besar ni. Sikit-sikit. Nak mengajar aspire dah tauliah. Nak ada orang kata, tak. Lepas tu orang tak berdengar dah, tak bergerak. Mata kelabu nak bawa jauh dah boleh dah. Tak ke mana. Jadi benda ni kena fikir. Kalau dapat macam satu kawasan, oh seronok ni. Ada je. Syarat dah, jangan cakap banyak sini. Cakap banyak bergaduh. Tua tak bergaduh, gocoh dah, gaduh mulut. Gaduh mulut. Sikit-sikit je, sikit-sikit. Tapi ada ni, orang ni duk kebun ni, tanah lada dia ni, ada orang ni, dapat duit gini. Ayam dia bela. Hak ni 10 ekor, hak ni 15 ekor, hak ni telur, hak ni jual telur makan. Orang pula jual madu, boleh capur telur ayam buat makan madu sendiri. Oh, seronok itu. Lepas tu hak baca kopi tu ada dah, nak bayar. Murah je, seria je sekali pergi kedai kopi. Oh, mudah. Dalam tu semua suasana berbeza. Dia akan jadi seronok. Tapi jarang orang fikir orang tua. Biasanya orang fikir kanak-kanak kindergarten ada, Raudatul Atfal ada, tadika ada, taska ada, taski ada, macam-macam hak kecil. Tapi hak tua tak ada. Hak tua sebagai rumah orang tua, congok, duduk, tunggu. Itu tak jadi. Kena beki rumah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Zulkaidah tahun ke-5 Hijrah, Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Yang ini kita telah bincang dah. Muka surat 138. Turunnya perintah kefarduan berhijab.
Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ibnu Katsir berkata, Allah menyampaikan kepada Rasulnya untuk memerintahkan perempuan beriman, khususnya isteri dan anak perempuan Rasulullah SAW, untuk melabuhkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hal tersebut bagi membezakan ciri perempuan jahiliah dan perempuan terhormat muslimah. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala meminta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada kaum perempuan beriman, terutama isteri-isteri baginda dan juga anak perempuan baginda, agar apabila mereka keluar rumah mereka menutup dan menjulurkan jilbab mereka supaya penampilan mereka berbeza daripada para hamba sahaya perempuan dan dapat dikenali. Yang dimaksudkan dengan ayat ini yang turun ketika syariat telah mapan kukuh adalah supaya penutupan aurat yang diperintahkan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimum yang diwajibkan sahaja, akan tapi hendaklah lebih daripada itu. Ini merupakan adab yang baik yang boleh lebih menjauhkan seorang perempuan daripada prasangka fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang yang fasik. Ini berkenaan dengan aurat ataupun berkenaan dengan tata pakaian. Macam mana? Pakaian ni tuan-tuan adalah salah satu daripada perkara yang dititik beratkan dalam Islam. Pakaian ni kalau boleh ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah dia menutup aurat, sama ada lelaki atau perempuan. Yang ni penting. Sifat yang kedua pakaian tersebut adalah pakaian yang menzahirkan maruah serta bersesuaian dengan kehidupan, dengan masyarakat, dengan uruf, dengan suasana. Ini penting. Tiga ni kena tengok. Nombor satu, pakaian tu menutup aurat. Nombor dua, pakaian tersebut adanya maruah dan bersesuaian dengan urus tempat. Tiga ni kena tengok. Apa maksud saya? Seorang tu memakai pakaian menutup aurat. Dia mari sini, mari belajar. Apa dia buat? Dia pakai seluar trek. Baju tak pakai. Tapi seluar trek tu atas pada pusat dah. Hak bawah pula, bawah pada lutut. Ni orang lelaki. Dia tutup aurat tak lagi? Tutup dah aurat dia. Tapi kalau dia mari macam ni susah lah. Orang akan tomah lah. Dia kata, mana pelik sangat dia ni. Dia boleh pakai masa tu, macam tu. Jika sekiranya dalam keadaan perang, tak ada pakaian dah, habis dah. Acur, tu soal lain dah. Semua pakai tak cukup, tu soal lain. Tapi dalam keadaan dia akan berucap, Syekh, aku tutup aurat. Benar, kamu tutup aurat. Tapi orang pandang kok lain. Jadi kena ada baju. Kena ada baju. Kena ada pakai hak atas. Itu kedua. Ketiga, kita kena pandai masuk majlis lah. Kita mari ke masjid dengan pakaian macam ni. Mari majlis orang nikah pakai yang lain.
Orang nak ajak bersukan, kita pergi pakai baju Melayu, pakai jubah, boleh. Lepas tu ajak pula dia jadi striker, duduk sisi, dalam jubah pula pakai luar pendek. Oh, susah sungguh. Contohnya. Jadi benda macam tu tak apa comel, tak apa comel. Orang kata, tak kena. Hang kau. Yelah budaya Arab tu ada, tapi atas padangnya pakai baju macam kita juga. Baju tu. Nak ceritanya, kalau hidup tu kita pandai jaga, sebab tu orang tua kata, "Monggo mak, mu tak tahu ke majlis apa ni?" Jadi orang kampung ni jaga majlis ni budaya yang baik. Bahkan ini yang dia amalkan. Kalau kita tengok orang besar tu, dia akan tunjuk majlis ni pakaian nombor 1, pakaian nombor 2, pakaian nombor 3, pakaian nombor 4. Orang yang sama, tapi majlis ni kena nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ada semua pakaian. Tak boleh pakai ikut selera kita je. Betul Syekh, kita ni gini. Tapi ada benda tak kena. Dan kadang-kadang watak orang tu kena pakaian macam tu diterima oleh orang ramai, tapi tak boleh diterima. Islam tak salah, tapi diterima oleh orang ramai. Contohnya orang tu nak jadi tok imam. Dia tok imam hebat. Kebetulan dia baru balik berkebun. Masuk dah waktu, dengan seluarnya yang lusuh, dengan baju singlet, dia naik jadi tok imam. Makmum ada 3,500. Tok Mila pula pakai jubah betul-betul, dengan ni orang ramai akan suruh Tok Mila jadi Tok Imam. Tok Imam pergi balik rumah, tak apa, mandi-mandi dulu apa, mas sembahyang kumpulan lain hak kecil gitu. Boleh nak jawab, sah tak aku sembahyang? Selama mana tutup aurat, sah. Sebab itu bila bab sembahyang, bila bab ibadat, Allah guna satu bahasa yang cukup tinggi. Allah kata apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Mengambillah zinah kamu. Apa makna zinah? Perhiasan kamu ketika nak ke masjid. Kita tengok orang tua zaman dulu lah, kalau hari Jumaat tu dia mandi, kemudian dia pakai baju Melayu, kemudian dia pakai samping. Kalau tak pakai samping pula zaman dulu, pakai kain plekat. Kain plekat tu di striker tu tak keduk. Oh comel, pakai yang kemah kita tengok. Lepas tu baju Melayu tu hak jenis cekok musang ke apa, letak di luar. Dia pula ada pakai pula serban, ataupun pakai ni pula pakai minyak wangi. Kita semayang tapi dia bau wangi. Orang tua ni pada ni rakak tu. Seronok kita kata, dia punya penampilan tu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi begitu. Sama juga begini. Jadi pakaian ni, walaupun kita tak akan tengok pada pakaian, cuma meraihkan zuruf umum, pakaian kena jaga. Kecuali orang tu memang orang set dalam kepala dia ni, pakaian dia macam ni. Macam mufti sebagai contoh, dulu-dululah. Kalau mufti dia pakai jubah je. Sekarang tak mesti, biasa je kadang-kadang. Dulu kalau kita tengok, tok guru ni, Syekh dia pakai mislah, pakai ni. Oh, kita kata. Tapi tiba-tiba hari tu dia pergi pakai slow track je. Kita kata, lain macam aku duk aja tengok ni. Tak apa kena. Dia pun ni dia boleh satu je tak pakai piyah, tak pakai ni. Masa mana? Masa ihram. Tu tak apa, orang terima tu. Sebab masa ihram tu termasuk dalam mahzuratul ihram. Hak lain orang kata tak lagi macam mana. Baik. Jadi isu perempuan ni, masalah hijab ni ataupun ni baik sebenarnya. Yang pertama menutup aurat saja, itu bagus. Yang ini ekstra. Bukan sekadar tutup aurat tapi sempurna, tapi lebih. Sebab itu dia kata yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dia labuhkan lagi daripada jilbab. Macam contoh perempuan, dia pakai askar, pakai ni, tapi dia pakai baju. Kadang-kadang kita nampak dengan keadaan ketak dia sikit tu, tak berapa tu tubuh dia pun sedap tengok, dengan buah dada dia kadang-kadang dengan tu. Jadi bila min jalabibihinna ni dia labuhkan tu, jadi comel.
Jadi comel berjalan, comel. Ini lagi baik tuan-tuan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina walhamdulillah. Kita showkan derma banyak sikit. Kita 2 minggu lagi sebelum raya kita makan kambing sekali. Sebelum raya, sebelum puasa raya dah pula. Sebelum puasa kita makan kambing sekali. Jadi kita belilah seekor ataupun 2 ekor, kita pakai makan insya-Allah. Terima kasih semua.